Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil 'alamin. Allahumma inna nas'aluka khairan hadzal yawm فتحه ونشره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah masuk bahagian kalamullah. Kita dalam pelajaran beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi kita dah masuk tajuk kecilnya kalamullah. Kalamullah. Apa makna kalamullah? Kata-kata Allah, ucapan Allah, firman Allah, qaulullah, kalamullah. Kata-kata Allah. Jadi kita berhenti setakat muka surat 348. 348. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan suara yang sama sekali tidak sama dengan suara makhluk. Cukuplah kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, berkata, mengatakan sesuatu dan didengari oleh dipahami oleh makhluk-makhluk yang tertentulah. Maknanya Allah SWT bercakap dengan para malaikat kan, dalam Al-Quran itulah yang kita tahu. Kemudian berfirman kepada Nabi Musa dan sebagainya. Dan kita beriman bahawa Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah. Kalau kita nak bermunajat, nak bercakap-cakap dengan Allah, maknanya kita berdoa dan kita solat. Kalau nak Allah bercakap-cakap dengan kita, kita baca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu kalamullah. Jadi Allah berbicara dengan suara yang sama sekali tidak sama dengan suara makhluk, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW bersabda, wahai Adam, wahai Adam, ya Adam, yaqulullahu ya Adam fayaqulu labbaika wa sa'daik. Jadi Adam pun menjawab. Allah berfirman ni dalam Sahih Bukhari. Allah berfirman, wahai Adam. Maknanya dia panggil Nabi Adam, lepas tu Nabi Adam jawab pula. Tapi Allah berkata-kata tak sama dengan makhluk. Gitu dah. Jawabnya anak Nabi Adam apa dia? Labbaika wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu dan dengan penuh sukacita. Lalu dia berseru dengan suara, fayunadi bisautin innallaha ya'muruka. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kamu untuk mengeluarkan segolongan dari umatmu untuk menuju neraka. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hari kiamat Allah SWT akan berbicara kepada para malaikat juga. Sebagaimana yang termaktub dalam ayat 40 hingga 41 surah Sabah. Surah Sabah. Surah Sabah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Dan ingatlah pada hari Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka ini dahulu menyembah kamu?
Pada hari manusia dihimpunkan tu, yaqulu lil malaikah. Allah tanya kepada malaikat, apakah mereka ini dahulu menyembah kamu? Malaikat-malaikat itu menjawab, Maha suci engkau pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Maknanya Allah tanya malaikat, ada orang sembah, mereka ni sembah kamu ke dulu? Jadi manusia ni ada yang sembah malaikat, memang ada lah. Tapi golongan ni maknanya dia sembah jin. Mereka katalah mereka sembah malaikat. Tapi sebenarnya yang menipu daya tu syaitan lah sebenarnya. Kalaulah orang manusia ni dia kata dia sembah roh nenek moyang, kan? Dia kata dia berasa apa-apalah, dia jamu kepada roh, kan, roh orang mati. Ataupun mereka buat patung Nabi Isa, sembah Nabi Isa. Sebenarnya mereka makhluk-makhluk tu biasanya tidak bersalah, melainkan jin. Kecuali lah yang memang mengaku Tuhan dan sebagainya. Semua ini tipuan syaitan, tipuan jin. Jadi kalau yang mendakwa sembah malaikat semua tu, malaikat tidak terlibat. Kalau sembah roh nenek moyang pun, roh nenek moyang tu dalam seksaan ataupun dalam nikmat. Yang sebenarnya disembah oleh manusia tu, yang didakwa roh nenek moyang, sebenarnya mereka menyembah jin. Jin, syaitan adalah daripada kalangan jin. Allah Subhanahu Wa Taala juga berbicara kepada orang-orang kafir, pendusta dan menghinakan mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawjan mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuz'un. Hatta idza ja'u qala akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilman amma kuntum ta'malun. Dan ingatlah pada hari ketika kami kumpulkan dari tiap-tiap umat golongan yang orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu mereka dibahagi-bahagikan dalam kelompok-kelompok, sehingga apabila mereka datang, Allah berfirman, apakah kamu telah mendustakan ayat-ayatku? Allah berfirman kepada mereka, dipanggil, lepas tu Allah tanya. Allah tanya, Allah bagi tahu, semua tu dalam firman Allah lah, kalam Allah. Dan mereka memahaminya, jawab pula tu. Tapi kalam Allah tidak sama dengan kalam makhluk, kata-kata makhluk. Apakah kamu telah mendustakan ayat-ayatku padahal ilmu kamu tidak mengikutinya? Atau apakah yang kamu telah kerjakan? Allah Subhanahu Wa Taala mengucapkan salam kepada penghuni syurga sebagaimana firman-Nya, salamu qawlan min rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan salam sejahtera sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Salamu qawlan min rabbir rahim. Jangan baca saja kalau salamu qawlan min rabbir rahim, baca surah Yasin, tapi minta dengar orang mati dalam kubur. Tak boleh lah gitu, kena tahulah, kan, tuntutan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala paling tidak suka, paling murka ialah dosa mensyirikkan Allah. Dan kita kena tahu syaitan ni ingat syaitan ni dia kena ingat. Kita belajar akidah ni dia kena ingat. Satunya syaitan ni dia datang dalam bentuk, berapa bentuk? 5 kan? Lepas tu yang 4 ni misi syaitan kepada manusia. Yang 4 dengan 5 ni kena ingat molek. Yang 4 dengan 5 ni kena ingat baik-baik. 4 misi syaitan menggoda manusia. Apa dia? Nombor 1, mensyirikkan Allah. Jadi lawan dia, syaitan misi dia nak mensyirikkan Allah. Kalau kita nak menggagalkan misi syaitan, kita kena tauhidkan Allah tu lah, pada ilah tu. Puan-puan perhatikan, ada
ada golongan yang marah kan. Maknanya kalau kita sebut ilah, Tuhan, kita kena berdoa hanya kepada Allah, kita hanya meminta hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Apa yang kadang-kadang tu berbunyi kan di alam maya lah biasanya. Mereka akan kata, tu nak mengkafirkan orang lah tu. Siapa nak mengkafirkan orang? Siapa yang nak mengkafirkan orang? Kenapa sampai macam tu? Kan kita minta hanya kepada Allah. Itu tuntutan syahadah yang pertama. Kalau kita kata tak boleh pergi mohon dengan orang yang sudah mati dalam kubur, yang dia anggap wali-wali tu, kita minta hanya kepada Allah, mereka sudah mati. Apa mereka akan jawab? Tu nak mengkafirkan orang lah tu. Kita kena fikir logik, kita kena tahu bahawa syaitan ni misi utama dia ialah supaya manusia mensyirikkan Allah. Dia suka sangat kita minta lah dengan pokok ke, dengan penghuni kubur ke, minta dengan selain daripada Allah. Sebab itu mereka datang mengganggu manusia dalam 5 bentuk. Habis yang 4 dulu. Misi syaitan yang pertama, mensyirikkan Allah. Yang kedua, bergaduh sesama Muslim, supaya orang Islam ni bergaduh bersama mereka. Kalau nombor 1, syaitan suka syirik, kita kena buat apa? Kena tauhidkan Allah. Nombor 2, nak buat macam mana? Syaitan suka kita bergaduh lah, gitu gini. Jadi penyelesaiannya apa? Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kamu berselisih, kembali kepada Allah dan Rasul. Itulah yang menyatukan kita. Selagi kita tak nak balik ke situ, selagi itulah. Tak ada apa. Itu penyelesaian yang diberikan dalam kalamullah, dalam Al-Quran. Nombor 1, apa dia tadi? Supaya manusia mensyirikkan Allah. Penyelesaian dia, tauhidkan Allah. Yang kedua, bergaduh sesama Muslim. Yang tu kata gini, kata boleh diminta dengan wali dalam kubur, boleh. Tengoklah Nabi pernah bagi macam tu. Boleh seru selain daripada Allah, seru Rasulullah. Ada ke Nabi seru Nabi Ibrahim ke dulu, Nabi Adam ke yang lebih dahulu daripada dia? Tak ada. Ataupun sahabat-sahabat Nabi menyeru Nabi Muhammad ketika dalam kesusahan, yang sudah meninggal dunia lah, kan? Yang sudah wafat. Tak ada. Okay. Yang kedua. Yang ketiga, misi yang ketiga, menangguhkan ibadah. Menangguhkan ibadah ni memanglah. Apa contoh menangguhkan ibadah? Nampak dia. Bangun pukul 6 jam. Dah pula setengah jam lagi. 6:30. Terlajak sejam. Pukul 7. Contoh. Dia menangguhkan ibadah. Antara cara misi dia menangguhkan ibadah tu macam-macam pula caranya. Ada yang jenis dia datang dalam bentuk dia tekan letih, jadi letih je. Kononnya letih, padahal tak letih pun. Kalau bangun terus dia tak jadi letih. Ada yang datang dalam bentuk was-was. Was-was dalam bab najis. Yang terbaru, was-was dalam bacaan. Ni cerita orang yang sama, puan-puan. Jadi bila aduan tu sama, jadi aduan daripada orang yang sama. Jadi bila dah lama tu kita pun nampak, syaitan dah buka pintu lain. Dulu dia masuk ikut pintu lain, sekarang pintu lain. Daripada aduan tu kita tahu. Dulu dari sudut kebersihan.
Jadi dia memang lambat sembahyang. Balik kerja, buat itu dulu itu. Dia memang sekali sama, Zuhur dengan Asar. Sebab apa? Sebab rasa apa? Najis tu berjangkit. Puan-puan bayangkan kalau wanita yang ada anak kecil kan, 4-5 orang contohnya, jadi pampers, orang kampung panggil rejak kan. Rejak ke tidak tu pun satu hal. Bila orang was-was ni kan, yang tidak pun dia kata ya. Jadi bila anak-anak berlari-larian, dia dah rasa semua rumah dia tu penuh dengan najis. Sebab anak dia duduk atas kursi tu, duduk di situ, duduk sini. Jadi semua kursi sudah bernajis. Dia jadi macam pakai spek khas pula kan. Jadi kain pun banyak membasuh. Jadi bila dia fed up kain dah banyak kan, katalah 4-5 bakul, dia fed up, dia tunggu hari cuti. Puan-puan bayangkan. Bayangkan ibu begitu, anak-anak macam mana tengok ibu macam tu, kemudian suami macam mana suami dia. Boleh bayangkan kita panggil apa, stres yang melanda family tersebut. Asalnya daripada was-was. Asalnya daripada was-was. Tidak lama kemudian diberitahu yang tu tak habis lagi, tapi bolehlah dia kawal sikit-sikit. Tapi kita kena selalu bagikan semangat pada dia. Boleh, yang tu boleh. Tak payah buat macam tu. Dia kena tegas macam tu. Tidak lama kemudian datang pula masalah baru, iaitu dia dengar kan sekarang ni ada ceramah-ceramah pendek-pendek tu kan, TikTok ke apa. Ustazah sangat tak suka dengan ceramah-ceramah pendek. Kenapa? Kerana belajar tak habis. Belajar tak habis. Jadi dia dengar yang mana tak tahulah. Dia kata bacaan Fatihah tu salah. Fatihah. Jadi bermula daripada Allahu Akbar. Biasa orang yang was-was ni, masalah takbir tak masuk kan, niat tak masuk dalam takbiratul ihram. Ini bukan masalah tu dah. Ini masalah sebut Allahu Akbar tak betul. Kemudian Al-Fatihah pula. Baca Al-Fatihah, dia rasa tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Apa di bahagian mana tu Ustazah pun tak ingat. Lepas tu bila rasa tak betul, sah ke tidak sah tak? Batalkan lah. Assalamualaikum, start semula. Tuan dia sendiri yang kata 3-4 kali ulang semula. Nampak tak misi syaitan yang nombor berapa? Nombor 3, menangguhkan ibadah yang tadi tu. Yang nombor yang apa, dia start semula tu nampak dah dia nak merosakkan ibadah. Nombor 4, misi yang keempat, merosakkan ibadah. Tak jadi terus lah, dia kena start semula. Yang tadi melambatkan. Zuhur memang dekat asar. Setiap hari macam. Selagi dia tak hilangkan was-was tu, dia kena ada orang yang dekat dengan dia. Orang kata kena jerkah sikit. Macam orang yang tak masuk niat dalam takbiratul ihram kan, kita tepuk belakang, jadi selalu. Itu kena ingatlah. Sebab apa? Sebab dia akan datang dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tengoklah masalah kita bahagian mana syaitan datang. Cuba ulang. Yang pertama, syirikkan Allah. Jadi kita pegang baik-baik. Kan, berdoa hanya kepada Allah. Jadi kalau ada bunyi-bunyi yang sombang kan, rasa macam kenapa pula marah bila kita kata tak boleh dah doa kepada Allah sahaja. Kemudian yang kedua, gaduh sama Muslim. Yang ketiga, menangguhkan ibadah. Yang keempat, merosakkan ibadah. Tak jadi sama.
Apa benda yang tak jadi kalau sampai sejam nak solat zuhur? Islam tidaklah sesusah itu. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salam sejahtera sebagai ucapan selamat daripada Tuhan yang Maha Penyayang. Tadi Ustazah panjang sikit terangkan tu. Kerana apa? Kerana kita ni jangan baca sahaja surah Yasin, Salamun qawlan min rabbir rahim, sampai ulang lagi 3 kali. Tapi bila kita kata Allah tak suka kita syirikkan dia, kena mohon kepada dia sahaja, kena ikut jalan yang ditunjukkan oleh utusannya. Kalau marah tu maksudnya tak sampai lagi makna kan kenal Tuhan kita macam mana kita nak dapatkan ucapan salam pada hari kiamat kelak. Syaitan ni misi utama dia ialah mensyirikkan Allah. Jadi dia datang kepada kita dalam bentuk 5 cara dan 5 bentuk. Yang pertama datang dalam bentuk waswas. Waswas, bisikan halus yang kita belajar dalam surah An-Nas dulu. Surah An-Nas kan, min syarril waswasil khannas. Waswas. Yang kalau tak dengar suara apa ni tapi jadi lambat-lambat tu waswas lah. Ataupun yang basuh anggota mulut banyak kali. Bisikan-bisikan halus. Yang kedua datang dalam bentuk suara. Yang pertama dalam bentuk waswas, yang kedua dalam bentuk suara. Ada orang memang dengar suara. Yang Ustazah cerita tadi tu, kalau yang basuh tu kan, dia bukan sekadar was-was, dia cakap sendiri, dia dengar suara. Sampai dia dengar suara. Dia masalah dia bertahun-tahun. Masalah dia was-was dengan tahi cicak. Satu lagi. Tahi cicak, lizard. Takut tak kenal cicak. Lizard kenal. Ustazah dah ulang banyak kali ni sebagai contoh lah. Jadi kalau dia dah terpegang tu, dia rasa benda tu dah berjangkit. Dia dah ingat tangan dia pegang apa. Dia pun jadi macam tak tahulah. Jadi masa dia basuh tangan tu untuk cuci tak cicak dia yang dia tersentuh ke tidak pun kita tak tahu. Jadi basuh tu dia dengar suara bagi tahu dia ke atas tu belum kena lagi, belum cuci lagi, dia pun basuh. Yang kenanya jari tapi sampai ke siku basuh. Was-was yang sangat teruk sampai dengar suara. Sebab apa? Sebab kalau kita layan, dia lagi seronok. Sebab tu kalau hikmah je, kalau basuh basuh anggota wuduk tu 3 kali. Lebih tu awak tak tahu, gitu je lah. Bila dah 3 kali tu kira kena lah. Jangan sunat gosok semua sekali kan. Sampai 5-6 tu confirm was-was. Yang pertama was-was, yang kedua suara, yang ketiga lintasan hati tu was-was. Was-was tu. Lintasan hati tu ialah was-was. Contoh apa dia lintasan hati? Macam mana? Kita lintas apa? Contohnya apa dia? Lintasan hati? Tak ingat rakaat tu was-was lah tu. Bagus yang kita buat ni. Was-was lah, kira was-was, bisikan halus. Bila datang macam tu, kita istighfar je lah. Istighfar. Okay. Yang ketiga, rupa. Datang dalam bentuk rupa manusia. Rupa manusia macam kita, boleh dia. Boleh. Dalam hadis-hadis pun banyak kan ceritanya. Kemudian yang keempat, datang dalam bentuk rupa haiwan dan juga binatang. Haiwan dan binatang. Dalam bentuk haiwan dan juga makhluk lain. Makhluk-makhluk yang bukan manusia lah. Kalau manusia masuk nombor 3.
Nombor 4 ni haiwan. Selain daripada haiwan, apa dia? Alien ke, hantu raya ke, pontianak ke, naswe ke, gitu. Makhluk-makhluk yang menakutkan, yang rare kita kata. Yang kelima dalam bentuk mimpi. Dalam bentuk mimpi. Dalam bentuk mimpi. Sebab tu mimpi dia ada dua. Satu, mimpi yang menakutkan. Itu confirm lah, kita tak keliru lah, itu memang daripada syaitan. Yang mengelirukan dia datang dalam bentuk yang elok-elok. Pakai jubah putih kan. Lepas tu nasihat baik kepada kita. Dia kata, apa contohnya? Fatimah, dah naik maqam ni, jadilah solat duha. Solat sunat tak payah buat dah naik dah maqam. Contohnya. Kita pun berbunga-bunga. Siapa yang iktiraf kita ni? Dah naik maqam. Tipuan syaitan. Anxiety. Itu dia datang dalam bentuk was-was lah. Was-was juga. Bisikan halus ni mungkin dia buat bisikan halus dalam bentuk yang berita gembira, tapi bohong. Kita duk rasa macam mana? Molek dah ni kita ni, ataupun macam tu lah. Mungkin dalam bentuk sedih. Gini syaitan boleh masuk ikut kelemahan kita. Kalau kita jenis happy go lucky, mungkin dia masuk ikut tu lah. Biarlah dulu kita happy dulu ni. Benda kok sedih-sedih mengaji Quran. Contoh. Dia happy go lucky, dia masuk ikut happy go lucky. Jadi kita ni bimbang sini jenis mikir kan, dia masuk ikut tu. Sedih, dia akan masuk ikut pintu kesedihan. Tak semena-mena sedih. Sedih sampai apa kita kata? Sedih macam mana? Sampai tak rasional. Kan? Sampai tak boleh nak buat ibadah, terlalu sedih. Tak kenalah macam tu. Pintu takut. Pintu takut. Takut sangat. Sampai nak pergi bilik air, ambil wuduk pun takut. Berjayalah dia. Pintu, dia masuk ikut pintu kelemahan kita. Jadi yang nombor satu sekali, kita kena tahu kelemahan kita. Kalau kita kalau contoh yang tadi tu jenis was-was, memang kita kena ingat itu memang syaitan masuk pintu tu. Kalau kelemahan kita rasa kita ni nak kedudukan yang tinggi, lebih daripada orang lain. Kita rasa kita ni istimewa. Kita rasa kita istimewa. Kita ni soleh, dapat kedudukan yang tinggi. Dia mungkin datang dalam bentuk mimpi. Ataupun mungkin dia datang dalam bentuk rupa manusia, dalam bentuk jaga. Yang mendakwa bahawa kononnya mereka dah nampak Nabi Muhammad dalam keadaan gini mari tu kan, ya Allah tu. Jadi kalau katalah kita ni nak terima lah ucapan salam, menjadi penghuni syurga. Jadi yang pertama sekali, kita tak boleh mensyirikkan Allah. Nombor satu sekali. Kita hidup atas dunia ni bukan nak jadi, kalau kita belajar agama bukan nak dapatkan kedudukan yang lebih daripada orang lain, bukan. Kita nak menjadi hamba Allah yang lebih baik, itu saja. Kita nak jadi hamba Allah yang lebih baik daripada sebelum ini, dan nak mati dalam iman yang paling sempurna lah. Kan duk tambah ilmu tiap-tiap hari ni, harapnya mati sikit lagi mati dalam keadaan iman yang paling sempurna ketika tu. Itu je lah.
Tengok hamba Allah yang terbaik. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapan doa dia yang terakhir? Doa terakhir seorang insan, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan saya, warhamni, belas kasihanlah kepada saya, wa alhiqni birrafiqil a'la. Ha? Apa ni? Kalau saya bagikan yang kena dalam blog boleh? Saya masuk dalam group. Boleh okay, buka group. Baik, kita bincang terus. Ustazah dah bincang banyak kali tapi tak ingat kat mana, dan mungkin ada yang tak hadir ketika tu. Tak ingat, main buka balik. Ya. Sebab tu Ustazah kata, maknanya doa-doa ni kalau kita nak tunggu kita sakit berat baru tak jumpa cari, dah ingat dah masa tu. Jadi kita kena jadikan rutin, bacaan rutin. Ya. Nak kena hafal dalam ni juga. Semalam kita hafal doa kunut nazilah yang pendek untuk bersih saudara kita. Saya kata Ustazah nak ingat sekarang juga. Jadi kita semayang syak kunut nazilah boleh. Tes seorang-seorang yang paling pendek. Yang paling pendek. Dia kalau tak buat dalam kelas, kebanyakannya tak jadi dah lah. Masuk dalam grup tu ya. Masuk dalam grup. Saya dalam proses perpindahan, puan-puan sabar dalam proses perpindahan online dengan yang offline tu, grup tu. Tak apalah, lambat-lambat sikit pun. Okay, doa terakhir seorang insan. Boleh buka? Jadi maklum ya, Ar-Rafiqul A'la ni dia ada dua terjemahan. Ada yang terjemahkan Ar-Rafiq Al-A'la tu dengan maksud Allah, nak kembali kepada Allah. Tapi berdasarkan hadis, ayat Quran dan hadis, maksud Ar-Rafiqul A'la itu nombor satu, tu jawapan. Ar-Rafiq bermaksud kumpulan rakan baik, kumpulan sahabat baik. Al-A'la pula bermaksud yang tertinggi. Kumpulan rakan-rakan baik yang tertinggi ini bermaksud jiwa empat kumpulan. Jadi Nabi SAW ketika dia nak matikan, Allahumma Ar-Rafiqul A'la, maksudnya nak kembali, nak pergi ke Ar-Rafiqul A'la. Nak gimana, nak bersama dengan siapa? Jadi Ar-Rafiq Al-A'la itu bermaksud jiwa empat kumpulan. Mereka yang telah meninggal dunia lah jiwa yang baik-baik tu. Nama dia? Para Nabi. B. Asy-Siddiqin. C. Orang-orang yang mati syahid, wasyuhada, dan yang D tu orang-orang yang soleh yang sudah meninggal dunia. Jiwa mereka ditempatkan di illiyin, tempat yang baik di sisi Allah. Maksud Ar-Rafiqul A'la yang diterangkan ini adalah berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menjelaskan ayat tersebut. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 69 surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu Nabi-Nabi, para siddiqin, iaitu orang-orang yang benar, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ulaika rafiqa. Daripada ayat itulah.
Kita faham maksud ar-rafiqul a'la. Kemudian tentang alang-alang dah buka, baca je lah ya. Poin nombor 2 tu, lafaz doa Nabi Muhammad SAW daripada Sahih Bukhari. Dia ada 3 hadis. Jadi yang Nabi doa tu yang macam mana? Lafaznya macam mana? Ar-rafiqul a'la tu memang disebut. Hal ini dijelaskan lagi dalam 3 hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi Muhammad SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di rumah dan di atas ribaan Aisyah lah Nabi Muhammad SAW menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi dia yang tahu Nabi doa apa yang akhir sekali. Gitu kan. Hadis pertama kata Aisyah radhiyallahu anha, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu. Maksudnya saya pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap Nabi yang sakit diperintahkan untuk membuat pilihan. Sakit bila sakit berat nak mati ni, disuruh membuat pilihan sama ada mahu terus hidup di dunia ataupun kembali ke akhirat. Nabi pernah beritahu kepada Aisyah macam tu. Nabi-Nabi ni bila dia sakit berat diberi pilihan. Nak hidup lagi ke nak mati dah. Gitulah maknanya. Dia bagi pilihan. Ketika baginda SAW sedang sakit hampir meninggal dunia, nafas baginda tersekat dan suara baginda menjadi garau. Saya dengar baginda bersabda. Dia pun sebut tu kan, baca sebahagian ayat 69 surah An-Nisa tu. Nabi Muhammad SAW baca apa? Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Dia sebut gitu. Jadi Aisyah pun tahu lah. Dengan kata-kata baginda itu, tahulah saya bahawa baginda telah pun disuruh membuat pilihan. Malah dia pun tahu Nabi pilih yang mana. Gitu. Jadi yang Nabi jawab tu, yang Nabi baca tu sebagai jawapan kepada pilihan yang diberikan. Hadis yang kedua daripada Aisyah juga ni. Qalat sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustanidun ilayya yaqulu Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiq. Aisyah meriwayatkan bahawa ketika baginda sallallahu alaihi wasallam bersandar pada beliau semasa hampir meninggal dunia, dia mendengar Nabi SAW berdoa, ya Allah ampunkan saya, kasihanilah saya. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiq. Masukkanlah saya bersama kumpulan teman rapat. Cuma dalam yang ni tak sebut al-a'la tu. Rasulullah letakkan dalam kurungan tu yang tertinggi. Kemudian hadis yang ketiga itu dalam Sahih Bukhari, kitab orang sakit. Hadis yang ketiga riwayat Aisyah radhiyallahu anha, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa sahih, la yuqbada nabiyyun qattu hatta yara maq'adahu minal jannati bagi itu silap minal jannati thumma yukhayyaru falamma nazala bihi wa ra'suhu ala fakhidhi wushiya alaihi sa'atan thumma afaqa fa ashqasa basarahu ila as-saqfi thumma qala Allahumma ar-rafiqal a'la, Allahumma ar-rafiqal a'la. Qultu idzan la yaftaruna wa alimtu annahu al-hadith alladhi kana yuhaddithuna wa huwa sahih. Qalat fakanat tilka akhiru kalimatin takallama biha, Allahumma ar-rafiqal a'la. Itulah yang doa yang terakhir tu. Aisyah meriwayatkan bahawa ketika Nabi Muhammad SAW masih sihat, baginda berkata, tidak akan dicabut nyawa seorang Nabi pun melainkan selepas ditunjukkan tempatnya di dalam syurga. Kemudian diberikan pilihan, sama ada mahu terus hidup di dunia ataupun kembali ke akhirat. Semasa Nabi Muhammad SAW hampir wafat, kepala baginda berada di atas ribaku. Baginda tidak sedarkan diri beberapa ketika. Dan insyaAllah ni, setelah itu baginda sedar dan menghalakan pandangan ke bumbung rumah lalu berkata, ya Allah ar-rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la. Saya berkata, kalau begitu baginda SAW tidak memilih kita. Saya tahu kata-kata itu bermaksud apa yang pernah baginda SAW beritahu kami dahulu ketika baginda masih sihat. Itulah kata-kata terakhir baginda SAW. Ni dalam Sahih Bukhari, kitab doa-doa.
Ketiga-tiga hadis riwayat Aisyah ini memberi isyarat kepada beberapa perkara antaranya. Nombor satu, para anbiya ketika hampir wafat diperintahkan supaya membuat pilihan sama ada mahu meneruskan hidup di dunia ataupun kembali ke alam bapa. Demikianlah Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan supaya membuat pilihan yang sama. Nombor dua, doa memohon agar dimasukkan bersama Ar-Rafiq Al-A'la ini dilafazkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai jawapan kepada perintah supaya membuat pilihan sama ada mahu terus hidup ataupun mahu meninggalkan dunia dan kembali ke alam bapa. Nabi Muhammad SAW memilih untuk kembali ke alam bapa apabila diberikan pilihan oleh Allah dengan menyebut lafaz akhir ayat 69 surah An-Nisa, iaitu ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Dijawab gitu. Kan? Kemudian ketiga-tiga hadis ini menjelaskan maksud Ar-Rafiq Al-A'la. Lafaz wa al-hikmi bi bermakna masukkan saya bersama menyertai. Lafaz ini sama seperti apa yang disebut dalam ayat 101 surah Yusuf dan ayat 83 surah Asy-Syu'ara. Wa al-hikmi kalau dalam bahasa Inggeris tu and make me join. Wa al-hikmi make me join. Masukkan saya bersama lah. Make me join. Nombor 5, Imam Bukhari memasukkan hadis yang kedua di atas ke dalam kitab orang-orang sakit di bawah perbincangan bab orang sakit mengharapkan kematian. Doa yang dilafazkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut bermaksud memilih dan mengharapkan kematian kerana baginda disuruh membuat pilihan. Jadi kita kan tak boleh mengharapkan kematian, tapi sebab Nabi ni dia diberikan pilihan. Yang ketiga, bolehkah beramal dan apa lafaz yang terbaik? Para ulama mengatakan doa ini boleh diamalkan dengan bersyarat kerana ia membawa makna meminta kematian. Allahumma firli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Maknanya nak pergi sana. Maknanya minta mati lah. Jadi boleh amalkan dengan bersyarat. Yang pertama, diamalkan hanya ketika menghadapi sakaratul maut. Kerana ia bermakna redha dengan ketentuan Allah, bersedia untuk menghadap Allah dan mengharapkan yang terbaik daripada Allah. Berdasarkan hadis an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sesiapa di kalangan kalian mengharap kematian dan janganlah berdoa untuk mati sebelum tibanya saat kematian. Jadi doa tadi tu Allahumma firli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la tu tiba masanya doa lah gitu. Memang kena doa gitu lah. Yang terbaik. Jadi kalau masalahnya takutnya dah ingat dah masa tu baru nak cari duk mana dah nota tak bangun dah. Kan? Jadi tengoklah yang nombor 2. Yang kedua. Tu dah ada kat situ, bolehlah nak save tu. Doa terakhir seorang insan tu, Allah maghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Kedua, untuk bagi yang takut dah ingat ni kan. Yang kedua tu boleh diamalkan sebelum tibanya sakaratul maut dengan syarat orang yang berdoa tu bermaksud apabila tibanya kematian saya, masukkanlah saya bersama menyertai Ar-Rafiqul A'la. Bukan nak pergi selalu. Tapi bila mati nanti mohonnya dapatlah bersama dengan Ar-Rafiqul A'la itu. Apabila kita berdoa dengan doa ini, berusahalah sedaya upaya memenuhi tuntutan ikhlas, takwa, sabar, benar dan tulus, tawakal dan seterusnya. Membersihkan jiwa, mematuhi perintah Allah dengan meninggalkan larangan dunia dengan cara yang telah ditunjukkan oleh utusannya. Sebab apa ni? Nak pergi bersama dengan orang hebat-hebat ni. Kan? Jadi sementara nak pergi bersama orang hebat-hebat ni, kena baiklah diri kita sebelum mati. Tak jadi hebat macam Demel pun tak apalah. Tapi ada usaha untuk memperbaiki. Jika merasakan tidak tergamak untuk berdoa dengan doa ini sebelum tibanya sakaratul maut, doa tukar sikit lah kalau rasa tak tergamak. Rasa tak tergamak nak ambil rasa macam macam nak mati je, contohlah gitu. Jadi tukar sikit lah. Allahumma firli warhamni
wa alhiqni bis-shalihin. Gitu. Jadi nanti tiba masanya tukarlah, Allahumma firli warhamni wa alhiqni bir-rafiqil a'la. Hari-hari ini Allahumma firli warhamni wa alhiqni bis-shalihin. Gitu. Ikutlah nak yang mana? Macam mana? Puan Izzah macam mana? Rasa macam mana? Apa dia macam mana? Takut. Macam-macam orang ni kan. Mengucap juga doa. Mengucap tu mengucap. Ini doa tak akhir. Doa akhir sekali mengucap lah. Doa nak doa apa masa nak mati nanti? Kan. Nak doa apa? Yelah. Tak ada lah. Mana yang lebih bimbang? Anak-anak family yang ditinggalkan ataupun bimbang nasib kita? Kita lagi tau. Yang anak-anak tu sebelum tu lagi. Kita lah. Macam mana nasib kita selepas ni? Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni bir-rafiqil a'la. Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni bis-shalihin. Ingat dua-dua tu. Untuk yang hari-hari ni macam mana? Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni bis-shalihin. Yang special tu Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni bir-rafiqil a'la. Ya? Apa dia? Sebelum tidur. Dia tak jadi sebelum tidur lah doa ni. Kan? Tapi maknanya tapi maknanya begitulah. Doa sebelum tidur, doa sebelum tidur yang tu dah ada kan? Siapa yang belum kata? Ni, bukan yang Allahumma aslam tu nasi. Allahumma bismika rabbi wada'tu jambi. Siapa yang belum dapat? Kalau mati macam mana? Kalau hidup kita doa apa? Siapa yang belum dapat? Yang ni doa yang mengingatkan kita kepada unsur an-nas. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. Siapa yang belum dapat? Kalau simpan dalam fail memang tak ingat lah. Kalau simpan dalam fail memang tak ingat. Dia kena tampal. Tampal kat mana tak tahu, tak katil lah biasanya. Yang ni tadi ada maksud. Kalau mati macam mana? Kalau hidup macam mana? Cuba tengok ya. Doa tidur yang mengingatkan kita tentang unsur an-nas. Ini dulu ni ada antara hadis tema lah yang diikutkan masa buat mengkaji tentang nafsu. Jadi kan bila kita tidur, kita ada 4 unsur kan? 4 unsur diri kita. Kita ada fizikal, kita ada jasad. Fizikal tu jasad lah. Roh,
nas dan akal. Jadi bila kita tidur, apa yang keluar daripada badan kita, unsur yang keluar daripada badan kita, sebelum ni ramai orang jawab roh. Roh keluar daripada badan. Roh bila dia keluar, jantung dia berhenti dah berdegup. Matilah kalau roh keluar. Tapi bila tidur ni tak mati. Jadi apa yang keluar sampai kita tak sedarkan diri? Nas. Nas. Dalilnya daripada hadis ni. Bismika Rabbi wada'tu jambi. Dengan namamu, Tuhai Tuhanku, wada'tu jambi, aku letakkan sisi badanku. Wabika arfa'uh, dan dengan namamu aku angkatkannya. Nanti kalau bangun nanti dengan nama Allah juga. In amsakta nafsi. Bila kita tak tidur lagi ni boleh baca doa ni. Tapi bila kita tidur kita tahu nafs akan keluar. Jadi doanya, in amsakta nafsi, jika engkau tahan nafsu. Bila keluar tu Allah tahan. Tahan selama-lamanya. Tak balik-balik dia. Rahmatilah dia. Rahmatilah, farhamha ni makna apa? Belas kasihanlah kepada dia. Mengharapkan rahmat Allah lah. Kalau tidur dalam mati ya. Mati dalam tidur. Kalau mati dalam tidur maknanya Allah terus tahan nafsu, dia tak hantar balik. Tahan nafsu, kemudian Allah tarik roh keluar. Jadi matilah dalam tidur. Jadi masa kita nak tidur tu, siap doa, siap-siap. Kalau mati dalam tidur, macam mana? In amsakta nafsi. Kalau engkau tahan terus nafsu, farhamha, tolong belas kasihan kepada nafsu yang keluar tu. Sebab itulah unsur diri kita yang sebenar. Wa in arsaltaha, dan jika engkau kembalikan dia ke jasadku, bila balik nafsu ke jasad tu yang kita boleh bangun cepat tu pagi-pagi. Fahfadha bima tahfadhu bihi shalihin. Jagalah dia, peliharalah dia. Pelihara siapa ni? Nafsu. Unsur diri kita yang sebenar. Peliharalah dia sebagaimana engkau pelihara hamba-hambamu yang soleh. Jadi dia jadi lebih baiklah. Kita doa macam tu semasa kita nak tidur. Alhamdulillah. Memang dia kena hafal lah. Jadi yang tadi ingat dah, yang pendek tu, Allahumma firli warhamni wa alhiqni bis salihin. Allahumma firli warhamni wa alhiqni bil rafiqil a'la. Bacalah yang tu nak baca dalam sujud pun boleh. Allahumma firli warhamni wa alhiqni bis salihin. Kalau tergamak nak baca yang tu dulu dengan niat nanti nak mati, boleh nak baca bil rafiqil a'la pun. Cuma kita tahulah sebab tu Ustazah tulis tu cerita panjang dia tu. Barulah kita faham kan. Baru kita tak ingat. Balik semula ke buku kita. Salamun qawlan min rabbir rahim. Allah Subhanahu wa taala juga berbicara kepada mereka sebagaimana dan yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Allah berbicara kepada ahli syurga. Ya ahlal jannah fayaqulun labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Jawab pula penghuni syurga tu. Bila Allah seru mereka, wahai penghuni syurga, mereka menjawab, kami penuhi panggilanmu dengan penuh rasa sukacita dan kebaikan ada pada kedua tanganmu. Ini yang kita telah bincangkan sebelum ni kan. Wal khair fi yadaik. Allah kembali berfirman. Lepas tu Allah berfirman lagi. Allah berkata lagi. Fayaqulu, adakah kamu redha? Adakah kamu sudah redha? Jawab mereka. Mereka menjawab, bagaimana mungkin kami tidak redha, wahai Tuhan kami. Sedangkan Engkau telah memberi kami apa yang tidak Engkau berikan kepada makhluk lain. Nikmat di dalam syurga itu.
Allah tanya lagi, Allah berfirman lagi, mahukah kalian aku berikan yang lebih baik daripada itu? Afdal min dzalik, lebih baik daripada itu. Mereka menjawab, adakah sesuatu yang lebih baik daripada ni? Ada lagi ke? Lebih molek pada ni, molek doa dah ni. Apa dia yang lebih baik daripada tu? Aku halalkan untuk kalian keredaanku, dan setelah itu aku tidak akan murka kepada kalian selamanya. Allah Akbar, habislah cerita. Itulah kalau kita nak apa ni, kita pada nak struggle pun dalam dunia lah. Di akhirat besok tak ada dah yang struggle tu. Takut tak ikhlas ke, takut tak buat ke, gitu. Kemudian apa lagi? Masuk dalam firman Allah juga, kalam Allah. Firman Allah, kalam Allah. Kalam Allah ini tidak terhitung dan tidak terhingga. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam surah Al-Kahfi ni kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalau sekiranya lautan menjadi tinta, lautan tu menjadi dakwah untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimah-kalimah Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Tak cakap bawa air laut lah, banyak-banyak kali, banyak-banyak laut pun tak habis nak menulis kalimah-kalimah Allah, kalamullah. Nak habis mana puan? Tentang dunia ni sahaja yang kita belajar tentang galaksi semua tu kan. Hak kecil-kecil ada kalimah Allah juga, yang lebah semua tu kan. Semua. Itulah kerana apa? Kerana Allah SWT ni kekuasaan dia tidak bertepi. Tidak bertepi. Jadi maknanya kalamullah, kalam dia pun tidak bertepi lah. Tidak terhitung, tidak terbilang. Okay. Tajuk yang berkaitan lagi, Al-Quran kalamullah haqiqatan. Al-Quran itu adalah benar-benar firman Allah. Ada lagi ke orang yang ragu kepada Al-Quran ni sebagai kalamullah? Kalau ragu lagi, maknanya tak cukup lah. Tak cukup rukun iman yang 6 tu. Kan beriman kepada kitab. Al-Quran adalah benar-benar firman Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak diragukan lagi. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya dia sempat mendengar firman Allah, mendengar kalam Allah. Apa dia kalam Allah? Al-Quran. Al-Quran kalam Allah tu ambil mana? Ambil daripada Al-Quran sendiri. Wa qala ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanima lita'khudhuha dharuna nattabi'akum yuriduna an yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl. Itu ayat berapa tu? Surah Al-Fath ayat 15. Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami. Nescaya kami mengikuti kamu. Tinggallah kami ni, nanti kami akan ikutlah. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah Allah telah menetapkan sebelumnya. Apa tu panggil? Tadi kalam Allah. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Mereka nak ubah kalam Allah.
Tak boleh lah. Tengok ayat seterusnya, surah Luqman ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pen dan laut menjadi dakwat, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudahnya. Sesudah kering, habis kering dah dakwat laut yang ada di bumi ni, tambah lagi 7 laut. Tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Ibn Katsir dalam menafsirkan ayat ini berkata, Allah Ta'ala berfirman untuk menjelaskan keagungan, kebesaran dan kemuliaannya, serta menjelaskan nama-namanya yang baik, sifat-sifatnya yang tinggi dan kalimah-kalimahnya yang sempurna, yang tidak seorang pun yang boleh menguasainya dan tidak seorang pun yang sanggup untuk mengetahui nilai dan jumlahnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh manusia agung ini, saya tidak dapat menghitung pujian untukmu. Seperti yang engkau puji untuk dirimu. Sebab itu kita kan, bila nak puji Allah, nak zikir kepada Allah ni, kena ikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Itulah yang paling sesuai dengan Allah. Sesuailah dengan Allah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW menerima wahyu daripada Allah. Kita pergi pendek Allahu Akbar, kita pergi pendek hu. Saya pun tak boleh orang zaman sekarang sebut I cannot brain, betul ke? I cannot brain lah, tambah lah kat belakang. I cannot brain lah. Apa makna dia tu? Teacher? Saya tak boleh fikir lah apa sebab dia ni. Tak boleh nak faham, tak boleh. Kenapa macam tu sekali? Kenapa? Why? Kan kita yang terbaik tu ikut yang Nabi Muhammad SAW terlalu banyak. Gitu kan? Tapi ada je lah alasannya. Ada je alasan. Ustazah kan nak bagi tahu ni, sempena dengan kita ni musim semangat Palestin kan. Semangat untuk kita doakan sahabat-sahabat kita. Jadi adalah soalan daripada jauh. Daripada jauh. Mereka nak buat program. Jadi Ustazah duk layan lah soalan dia ni. Sebab dia macam faham lah, tapi masalah di kalangan kawan-kawan dia ni. Jadi dia tanya soalan, nak buat program tu nak ada kunut nazilah. Kunut nazilah kan? Kunut nazilah. Jadi cuma dia aturkan tu. Ini soalan ni. Ustazah kemukakan di sini untuk kita renung bersama lah. Jadi nak buat program tu, macam mana disusun, dia solat hajat dah masuk waktu. Katakanlah waktu Zuhur kan, saya tak spesifik lah dengan waktu dia tu. Katalah dia masuk waktu Zuhur. Waktu Zuhur tu, bila masuk waktu Zuhur, solat hajat dulu. Itu atur caranya. Lepas solat hajat pun baca kunut nazilah. Lepas tu solat Zuhur. Jadi apa faham tak? Ustazah pun bagilah yang Ustazah tuliskan kunut nazilah tu. Kunut ni tu. Kunut ni macam kita belajar dalam agama Islam ni, kita belajar sesuatu istilah tu, kita belajar dari sudut bahasa, dari sudut istilah. Dari sudut bahasa, dari sudut istilah. Kan? As-salatu lughatan wastilahan. Dari sudut bahasa, as-salat tu makna apa? Hubungan dan doa. Dari sudut istilah, makna dia apa? Memperhambakan diri kepada Allah dengan perbuatan tertentu, perkataan tertentu, dimulai dengan macam tu. Kunut pun begitu juga. Buka dulu yang ni. Dah alang-alang sentuh tu, bukalah. Mungkin puan-puan pun boleh ada manfaat. Sambil-sambil dengan cerita. Ini sudah masukkan. Kita
Orang tanya, kita jawab ikut disiplin dia lah. Tak tahulah macam mana kan. Cuba buka boleh? Tajuk dia tu kunut di luar solat. Kunut di luar solat. Boleh buka? Dapat? Yang ini tahun 2016 lagi tulis ni. Jadi yang tanya tu baru dia 3 hari ni. Cuba tengok nombor 2. Lepas daripada gambar kitab tu dalam pengajian apa pun. Okay, tengok. Dalam pengajian apa pun, disiplin ilmu sangat penting. Kan. Lepas tu nak tambah lah sikit. Ustazah ni memanglah macam ni kan. Nak sebut lalu hari masuk. Sejarah merakamkan banyak bahawa disiplin merupakan asas yang membezakan antara ceramah para wa'ad dan khusus dengan majlis ilmu para ulama. Disiplin juga membantu kita mengenal perbezaan di antara pilah muktabar dengan salah faham nas agama. Okay, nombor 2. Apa itu kunut dan kunut nazilah? Takrif kunut. Kunut dari segi bahasa ada banyak. Antaranya doa, diam dan berdiri lama. Dari sudut bahasa tu. Takrif ini diambil daripada nas Al-Quran dan hadis. Namun takrif sebenar yang mesti diambil perhatian ialah takrif dari sudut istilah. Takrif kunut dari sudut istilah ialah ismun lid du'ai fi sholati fi mahallin maksusin minal qiyam. Kunut ni apa dia makna dia? Dia adalah nama khas bagi doa yang dilakukan pada posisi khusus, iaitu semasa berdiri dalam solat. Itulah kunut. Maknanya doa dalam solat masa berdiri tu kunut. Ada kunut witir, ada kunut nazilah. Kan? Manakala kunut nazilah pula ialah kunut tadi apa dia tadi? Maknanya doa semasa berdiri dalam solat pada tempat yang khusus lah. Semasa dalam solat fardu pada ketika umat Islam sedang menghadapi bencana seperti diserang wabak penyakit, dizalimi musuh dan sebagainya. Nabi SAW mengamalkan kunut biasa dalam solat witir. Maknanya bukan kunut nazilah lah. Kalau tak ada apa-apa pun baca kunut kan, kunut dalam witir tu. Sama ada dalam Ramadan dan juga di luar Ramadan. Nabi SAW tidak mengamalkan kunut dalam solat sunat lain selain daripada witir. Solat duha tak ada lah kunut, solat sunat-sunat lain. Jadi kita ni kan tak tahulah ustazah kan. Kita kan bila kita belajar hadis Nabi, kita pun nak tanya dah lah. Dah ustazah, berapa tak boleh kunut dalam solat duha? Penatnya lah nak jawab kan. Nak jawab macam mana yang tu? Dah apa tak boleh? Kita pun jadi nak tenganga juga. Ada juga soalan lagi ni. Macam mana kita nak jawab? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kan? Jadi itulah kan maksudnya kalau kita faham maknanya memadailah bila kita kata Nabi baca dalam ni. Kita pun ikut je lah kan berdasarkan tu. Okey, kunut nazilah dalam solat fardu. Kunut nazilah pula ni Nabi buat dalam solat-solat fardu. Daripada takrif dan hadis-hadis yang menjadi dalil pensyariatan kunut nazilah, maka ulama memutuskan bahawa kunut nazilah ataupun nawazil itu dibaca dalam solat fardu. Kerana itulah amalan Rasulullah SAW yang mesti diikuti. Itulah. Dan bila kita tahu macam tu, kita tak tergamak dah nak buat. Dah berapa? Kalau kita buat masa solat Zuhur, jadi itulah. Kunut nazilah itu dibaca dalam solat fardu pada rakaat terakhir ketika bangun dari rukuk. Iktidah lah macam iktidah tu. Baik, sebelum sujud.
Sabda Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana kalian lihat aku salat. Kesimpulan, menjawab soalan puan, bolehkah membaca kunut nazilah di luar solat? Maka kita ringkaskan seperti ini. Sebagaimana doa iftitah adalah doa khusus dibaca dalam solat, begitulah juga kunut nazilah. Ia doa khusus dibaca dalam semua solat fardu pada ketika yang tertentu, ketika ada tekanan. Kalau doa iftitah sama kan soalan ni, dia apa tak boleh baca lepas mayang? Boleh sayang. Tapi nama dia bukan doa iftitah lah. Gitu. Faham? Gitu. Apabila kita menentukan baik-baik doa iftitah di luar solat, maka sudah tentu namanya bukan lagi doa iftitah, sebaliknya doa biasa. Begitulah juga jika kita menentukan baik-baik doa kunut nazilah di luar solat, maka ia sudah tidak jadi kunut nazilah. Kerana kunut itu sendiri mesti dilakukan dalam solat dan pada berdiri. Apabila kita selesai membaca doa kunut nazilah di luar solat, kita sebenarnya belum lagi lah mengamalkan kunut nazilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kan? Gitu. Macam kalau kita baca doa iftitah lepas mayang, orang panggil doa iftitah ke? Duduk lah. Gitu. Ini untuk penjelasan lah. Dalam suasana umat Islam ditekan dan disanami, beberapa masjid itulah disebutkan tu telah memperkenalkan bacaan kunut nazilah dalam setiap solat fardu 5 kali sehari semalam. Usaha memperkenalkan cara melaksanakan kunut nazilah yang betul adalah penting. Puan boleh membaca kunut nazilah dalam solat fardu di rumah. Ni kalau puan ni semayang di rumah kan, semayang seorang ke, semayang berjemaah di rumah dengan anak-anak, maknanya pun boleh membaca kunut nazilah dalam solat fardu di rumah, sama ada solat fardu secara berjemaah ataupun solat fardu bersendirian. Boleh buat ni sekarang ni. Jika puan mengerjakan solat witir, puan baca kunut yang biasa dibaca dalam solat subuh itu, kerana dalam hadis ia adalah bacaan kunut witir. Puan baca kunut nazilah saja dalam solat subuh. Boleh, pendek je. Lepas tu kunut nazilah ni dia tak ada satu bacaan yang khusus. Sebab kalau dalam hadis tu dia pelbagai juga. Jadi yang sudah perhatikan, semalam ada soalan juga berkenaan dengan kunut nazilah ni. Dia kata gini, mana lebih molek? Sebelum tu adalah cerita-cerita sebelum tu. Jadi soalan dia, mana lebih molek? Kita doakan hidayah untuk orang Yahudi ataupun baca kunut nazilah? Sampai begitu sekali baiknya kita ni. Sampai tak nak buat apa yang Nabi buat. Kita ni berdakwah kepada orang Israel di sana tu. Kalau duduk tak baca je lah kunut nazilah tu. Contoh kan. Perempuan mana dah semalam. Gini, kita satu hal lagi. Satu hal tu kemungkinan orang takut dengan kunut nazilah tu. Bacaan dia tu. Takutnya apa? Betul. Mungkin takut. Kalau nak lembut sikit ambil yang ni. Tapi ini daripada Sunan An-Nasa'i, daripada hadis. Yang ni. Allahumma anji ikhwanana fi Filastin wa fil Hind wa fi kulli makan. Allahumma syudud wa ta'ataka 'ala al-yahudi wan nasara wal hindus wa man a'anahum. Allahumma ja'alha 'alaihim sinina kasini Yusuf. Kalau nak pendek lagi, for beginners, betul-betul beginner. Nak apa panjang tak ingat. Ustazah dulu buka dalam ni. Masa mula-mula nak ingat buka dalam ni. Masa baca yang lain kita tak tengok lah. Masa nak baca yang tu tengoklah dulu. Dengan situ. Ataupun hafal yang atas sekali tu,
Cukuplah untuk beginner. Allahumma anji ikhwanana fi Filastin. 5 je Puan. Allahumma anji ikhwanana fi Filastin. Allahumma anji. Filastin. 5. Ni boleh ingat selalu lah 5 ni. Selamatkan. Ikhwanana, saudara-saudara kami di Palestin. Dia biasalah, benda yang kita tak biasa ni, kadang-kadang orang ni dia takut sangat nak memulakan. Seolah-olah ni benda tu susah sangat, macam solat jenazah dulu kan. Takut nak solat jenazah sebab tak biasa. Padahal dia lebih mudah daripada solat subuh pun. Nana, Ikhwan. Ikhwan tu saudara-saudara. Dia campur dengan we. Our. Our brothers. Ikhwan tu brothers plus our. Na tu, jadi na 2 kali tu, na di belakang tu adalah kami. Ikhwanana. Allahumma anji ikhwanana fi Filastin. Nak tambah lagi, wa fil Hind wa fi kulli makan. Allahumma shdud wa ta'ataka 'alal yahudi wan nasara wal hindus wa man a'anahum. Puan-puan nak tengok daripada hadis yang asal pun boleh. Nanti saya bagi ni. Hadis yang asal tu yang Nabi baca dalam pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam tu bukan orang Palestin lah. Bukan isu Palestin masa tu. Jadi tapi lafaznya macam tu lah. Nanti Ustazah bagi ni. Ustazah bagi apa tu tadi ni? Ni Ustazah masukkan dalam grup ni. Ustazah akan masukkan dalam grup hadis asal dia ni. Ada orang tak percaya dengan doa yang Ustazah bagi ni pasal dia kata cari tak ada, dalam internet tak ada. Dia jumpa yang tu kan. Nampak macam tak percaya je, marilah kita tengok hadisnya yang ni. Buka tu. Jumpa? Nampak? Lamma rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa? Ketika Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya, maknanya bangun daripada rakaat kedua semasa solat subuh. Dia nak baca qunut nazilah ni kan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam pun baca doa qunut nazilah ni. Allahumma anji. Nampak tu? Tapi masa tu Nabi doakan supaya dimenangkan, diselamatkan sahabat-sahabat dia yang 3 tu. Al-Walid bin Al-Walid wa Salamah bin Hisham wa Ayyash bin Abi Rabi'ah. Wal mustada'afina bi Makkah. Lepas tu Allahumma shdud wa ta'ataka ala siapa-siapa tu. Waj'alha alaihim sinina kasini Yusuf. Jadi kita kalau tak bolehlah doa sama betul-betul sebab kita isu lain. Tapi maknanya lafaz tu daripada hadis. Gitu. Untuk beginner, dia gini apa-apa pun amalan ni, practice makes perfect. Untuk menghilangkan ketakutan tu, kena buat dulu yang ringkas tu. Ustazah ambil yang atas dulu tu. Allahumma anji. Balik ni solat zuhur boleh terus buat lah. Ambil bagi mula-mula sekali tu. Allahumma anji ikhwanana fi Filastin.
Sekarang tambahlah baris yang kedua. Wa fil hindi wa fi kulli makan. Jangan baca yang kedua saja. Kan daripada atas nombor 2. Gitu. Ustazah, kalau ikut Nabi betul doa Nabi baca masa maghrib kan, sebab Semua solat. boleh solat. Ni dan semua solat. Ni dalam sunat An-Nasa'i ni solat subuh kan. Rakaat kedua, bangun pada rakaat kedua. Boleh melakukan ni bacaan tambahan sikit. Boleh melakukan qunut nazilah dalam semua solat fardu. Seperti yang telah sabit dalam hadis Sahih Bukhari. Qunut nazilah dalam solat asar pula sabit dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan syarat yang canggih. Jadi semua lah boleh. Kebanyakan qunut nazilah yang baginda lakukan adalah dalam solat subuh, kemudian maghrib, kemudian isyak, kemudian zuhur, kemudian asar. Zuhur ada? Jadi Ustazah nak bagi tahu kita ni nak tunggu pergi masjid bila. Kita boleh buat lah. Benda tu simple saja. Lepas tu bagi tu yang daripada yang simple, lebih simple daripada yang ada-ada tu. Kat atas tu senang nak ingat. Allahumma anji ikhwanana fi Palestin. Tambah sikit je. Wafil hindi wafil kulli makan. Dan di India dan di semua tempat. Boleh dua baris. Angkat tangan. Tak payah. Itu je. Mari saya bacakan sedikit ya. Tambahan lagi keterangan ni. Kebanyakan qunut nazilah yang baginda lakukan ada dalam solat subuh, kemudian maghrib. Di syariat qunut ketika ditimpa bencana mendoakan kebaikan untuk umat Islam dan balasan ke atas orang-orang kafir. Dalam solat subuh dan solat-solat fardu yang lain. Demikianlah seperti yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab yang melakukan qunut nazilah ketika berlaku bencana, iaitu ketika memerangi Nasara dengan doanya, ya Allah kenakanlah laknatmu ke atas orang-orang kufur dari kalangan ahli kitab. Qunut nazilah dilakukan dalam rakaat yang terakhir selepas rukuk. Digalakkan supaya tidak memanjangkan qunut nazilah. Macam pendek je tak apa. Baca dulu dua baris tu. Saya kalau macam subuh tu, dia baca qunut ni macam baris sebab ini je lah. Boleh. Qunut nazilah, boleh. Boleh. Apakah baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan qunut nazilah dilakukan ketika berlaku bencana dan ditinggalkan setelah bencana hilang. Berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Al-Imam Ibn Qayyim berkata, hanya saja baginda berqunut ketika berlaku musibah untuk berdoa meminta kebaikan kepada kaum muslimin yang ditimpa musibah dan memohon dikenakan balasan ke atas kaum yang zalim. Kemudian baginda meninggalkannya apabila mereka yang baginda doakan telah hilang dan bebas dari tawanan. Masa tu, bila dah reda tu, maknanya dihentikanlah qunut nazilah tu. Mereka kemudian baginda meninggalkannya, iaitu meninggalkan qunut nazilah apabila mereka yang baginda doakan telah pulang dan bebas dari tawanan. Lepas tu mereka yang baginda mohon dikenakan balasan pula memeluk Islam dan datang kepada Nabi dalam keadaan bertaubat. Jadi kita ni yang semalam lah yang ditanya semalam tu seolah-olah takut nak baca qunut nazilah, takut banyaknya kat orang. Apa pula macam tu? Kita ni mohon kepada siapa? Kepada Allah. Qunut nazilah ni bukan kita pergi tembak orang. Jadi Allah yang akan menguruskan. Allah yang akan pilih siapa yang dikenakan azab, siapa yang dikenakan, siapa yang bertaubat. Kita doa je. Jadi Ustazah tertarik ni kan, mereka yang mohon dikenakan balasan pula memeluk Islam dan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bertaubat. Selepas Nabi qunut nazilah. Dan qunut yang baginda baca itu disebabkan disebab ada perkara yang mendatang. Apabila perkara itu tiada, baginda meninggalkan bacaan qunut. Lepas tu tambahan ni untuk pengetahuan, sunat dijaharkan bacaan qunut berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari.
Sunat juga dijaharkan dalam semua solat. Kita baca di rumah tak yalah jahar kuat sangat kan. Maksudnya gitulah maknanya. Kalau solat dengan anak-anak, anak pun kenal lah kunut nazilah. Gitu. Sunat makmum mengaminkan doa kunut nazilah. Orang perempuan duduk belakang tak ya nak amin kuat sama orang lelaki. Ada juga gitu. Semangat dia nak aminkan tu siapa dengar dia sekali dengan orang lelaki. Sunat mengangkat tangan ketika kunut nazilah. Berdasarkan dari hadis radhiyallahu anhu yang berkata, maksudnya saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW sedih terhadap sesuatu berbanding kesedihan baginda ke atas Al-Qur'an. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW dalam solat subuh mengangkat dua tangan baginda meminta dikenakan balasan ke atas golongan yang khianat. Apa cerita asalnya? Syariat kunut nazilah. Kenapa Nabi sangat sedih ni? Ceritanya bahawa Bani Zakwan dan Usayyah, Bani Lahyan, mereka ni minta pertolongan daripada Rasulullah untuk menghadapi musuh mereka. Jadi Nabi pun hantarlah bantuan seramai 70 orang sahabat dari golongan Ansar. Kami menamakan mereka sebagai Al-Qurra. Sahabat-sahabat yang bagus-bagus ni. Mereka dahulunya mengedarkan makanan untuk orang-orang yang memerlukan pada siang hari dan banyak menunaikan solat pada malam hari. Sehingga mereka sampai di Bi'r Ma'unah, tiba-tiba mereka dibunuh dan dikhianati oleh kabilah-kabilah berkenaan. Rupanya khianat. Apabila berita itu sampai kepada Nabi SAW, baginda membaca kunut nazilah selama sebulan. Dan berdoa dalam solat subuh untuk dikenakan balasan ke atas jenayah dan pengkhianatan Bani tadi dah. Empat Bani itu. Tidak dianjurkan menyapu muka selepas kunut nazilah. Macam biasa-biasa tu lah kan, tak disapu muka. Kemudian makmum hendaklah mengikut imam. Sejak dah apa ni tak baca kunut nazilah, kita pun kira kat tangan seorang, tak payahlah. Kalau imam tak buat, tak payahlah. Jika imam berkunut nazilah, maka mereka berkunut. Jika imam tidak kunut, maka mereka tidak perlulah membaca kunut nazilah. Ceritanya apa tadi? Tak sampai lagi kepada cerita. Jadi soalan tu dia buat itulah yang dilampirkan kepada Ustazah, dia tanya tu. Ustazah katalah, kenapa tak buat dalam solat terus kan? Kejap je kalau imam tak hafal lagi pun kan, makmum ikut imam je. Jadi yang dihantar kepada Ustazah jawapan-jawapan tu, dia tak nak sampai sudah. Dia kata bukan pada masa yang diharamkan pun. Jadi Ustazah pun hairan lah. Jadi maknanya dia nak kekalkan juga yang tu. Ustazah kata simple je kan. Pada pandangan kita dah tanya kan, kita jawab lah. Kita kata masuk waktu terus solat asar dan kunut di dalam tu. Jadi yang diberitahu tu, yang dijawab balik tu macam tu lah. Dia kata macam tu. Jadi maksudnya dia tak nak. Macam mana puan-puan? Itulah yang ditanyakan. Jadi Ustazah pun, yang Ustazah kata tu I cannot brain. Tak tahu apa masalah dia. Pada kita tak ada masalah sebab benda tu mudah saja. Kuno. Bukan dia tak faham Nabi suruh makan Nabi. Jadi amal soleh tak pernah. Kepentingan kita tu ikut Nabi. Benda tu bagus, baik. Dan banyak. Taklah maksudnya kita dah bagi contoh kan tadi macam doa iftitah dia. Kan benda tu tak biasa. Tadi kata doa biasa. Tapi itulah kunut tu makna dia tadi macam tu kan. Dia bukanlah isu yang besar tapi Ustazah nak kongsikan macam mana contoh. Orang tadi
Tak baik. Ustazah berterima kasih kepada orang yang bertanya. Terima kasihlah. Sekurang-kurangnya kita tahu kan macam mana pemikiran orang ni macam-macam. Jadi kita fikir simple sajalah. Gitu. Sambung sikit lagi. Kenapa jauh sangat kita pergi? Jauh sampai punuk lagi. Tak kunut panjang, kunut pendek. Apa pula tu? Punuk panjang, punuk pendek. Apa dia? Dulu kalau kata kunut pendek, kunut panjang. Tu gurau-gurau kan. Kunut gitu macam. Tak tahu lah saya pun tak tahu. Tapi yang ni kunut nazilah ni saya cadangkan puan-puan baca yang pendek dulu untuk beginners. Allahumma anji ikhwanana fi kilasin wa fi al-bid wa fi kulli makan. Baca tambah Allahumma shdud wa ta'ataka amin. Dalam solat, belakang kaki dan solat. Apa dia? Tak, kunut ni kan belakang kaki. Kalau yang simple je, pada dua orang kalau mati, baca, Setuju. salah baca ke kaki, tak apa Sebagai ni untuk beginners macam orang baru masuk Islam. Orang masuk Islam kan. Bacalah apa-apa saja dulu gitu. Kita nak mula dulu. Orang baru masuk Islam, kita kata tak boleh kena ingat belaka tasyahud akhir sebab wajib semua. Bila dia nak start? Baca dulu. Masuk Al-Fatihah, pandai bismillah saja. Masuk ikut je orang baca bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu duduk diam gitu. Orang rokok. Tambah sikit-sikit gitu. Saya beginner seperti kita ni pun boleh dalam ayat pertama. Ya dah. Ayat Gitu maksudnya. Janganlah sampai kita takut kan. Ni. Kita ada banyak gadget sekarang kan. Sebenarnya pada ustazah buka lah ni kan. Cikgu-cikgu ada laptop lagi tu. Jangan bagi dia mati 2 minit mati. Buat tak mati. Sampai kat tu kita pun tengok. Kita ada screen TV LCD tu kan. Ni tengok masa tu. Watak atas. Ustazah wafin itu wafin ini. Wafin tak. Berhentilah ustazah. Boleh ke? Boleh. Berhenti ustazah tak letak baris tu, berhentilah tu. Berhenti tu lebih ringan sikit. Bagi yang ringan-ringan tu. Apakah kita sayang palsu? Okey, Al-Quran benar-benar firman Allah. Al-Quran benar-benar firman Allah. Jadi puan-puan bayangkan, ini dalam keadaan puan-puan bayangkan macam mana Nabi SAW ajarkan kepada kita tentang tauhid. 70 orang sahabat-sahabat dikhianati tu. Nabi tentulah sedih pasal dia yang hantar. Sangat sedih. Nabi buat apa? Doa kepada Allah. Tak ada nak minta dengan benda-benda lain. Nak suruh yang lain-lain tidak ada. Okay. Firman Al-Quran adalah firman Allah. Tengok muka surat 352. Surah Luqman ayat 27 tadi kan, itu ulangan tadi tu. Maksudnya andainya seluruh pohon yang ada di atas bumi ini dijadikan pen dan lautan dijadikan dakwatnya, tintanya.
Kemudian ditambah lagi 7 lautan bersamanya untuk menulis kalimat-kalimat Allah Ta'ala yang menunjukkan keagungan, sifat-sifat dan kemuliaannya, maka pena-pena itu akan hancur dan air laut itu akan habis walaupun ditambahkan sebanyak itu juga. Hasan al-Basri berkata bahawa seandainya pohon-pohon yang ada di atas bumi ini dijadikan pena dan lautan dijadikan tinta, kemudian Allah berfirman bahawa perintahku begini dan urusanku begini, maka tentu air laut itu akan habis dan pena-pena itu akan hancur. Sungguh benar Allah SWT ketika berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kamu diberi ilmu pengetahuan melainkan sedikit. Orang dulu puan-puan, dia tak nampak galaksis. Dia duduk sini, lepas tu tengok ke atas ada bintang-bintang. Tapi kita zaman sekarang ni sangatlah dapat memahami. 7 lautan pun tak boleh menghabiskan. Nak tulis kalimat-kalimat Allah sebab bumi kecil dah. Kecil sangat. Kalau galaksi tu ada, kalau satu galaksi ada pokok pun tak pandang lagi. Kan? Kita habiskan cinta Allah. Cinta Allah. Tentang cinta Allah. Mahabbatullah. Habislah tentang kalamullah, ini masuk cinta Allah. Mahabbatullah sikit. Ja'a fil kitab wa sunnah anna Allah Ta'ala yuhibbu af'alan mu'ayyanah kama yuhibbu kalaman mu'ayyanan wa yuhibbu ba'da khalqihi alladhina ittasafu bi sifatin khassatin bayyanaha. Disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah bahawa Allah SWT mencintai amalan-amalan yang tertentu. Kan Allah suka amalan-amalan tertentu. Kan? Kalimatani habibatani ilar rahman. 2 kalimah yang disukai oleh Tuhan Allah. Jadi Allah suka itu. Allah suka yang ni. Inna Allaha yuhibbu. Kan? Inna Allaha yuhibbu tawabin wa kan? Maknanya Allah suka kepada perbuatan yang tertentu, kata-kata yang tertentu. Dan dia juga mencintai sebahagian makhluk-makhluknya yang memiliki sifat-sifat khusus yang telah dia jelaskan. Macam semalam kita bincangkan tentang wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang ar-Rahman tu. Allah ceritakan tentang sifat-sifat mereka. Maknanya Allah sukalah sifat-sifat tu. Allah SWT tidak menyampaikan hal itu kepada kita melainkan supaya kita bersegera memiliki sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang dia cintai, serta melaksanakan amalan-amalan yang dia senangi dan memperbanyakkan ucapan-ucapan yang dia suka. Dengan demikian maka Allah SWT juga akan mencintai kita. Carilah cari. Kalau ada kajian tentang mahabbatullah fil Quran wal hadis, mungkin ada dah orang buat. Kumpulkan yang tu. Dan Allah SWT mencintai orang-orang yang bertakwa sebagaimana firman-Nya, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya orang menyukai orang-orang yang bertakwa. Apa makna takwa? Memelihara diri daripada kemurkaan Allah. Allah juga mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan sebagaimana firman-Nya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah juga mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala juga mencintai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sabar. Ayah kata ni. Ayahnya. Nak sabar ni bukan senang. Allah juga menyukai orang-orang yang melakukan keadilan, berbuat keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah juga mencintai orang-orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah juga mencintai orang-orang yang berjihad di jalannya dalam barisan yang teratur. Sebagaimana firman-Nya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus.
Sesungguhnya Allah suka orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan mereka seperti bangunan yang tersusun kukuh. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, ada dua kalimah yang ringan diucapkan lisan. Ini yang kita dah baca. Kalimatan ni habibatani ilar rahman, taqilatani fil mizan. Khafifatani ala lisan, taqilatani fil mizan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dalam hadis lain lagi ni, kalau Rasulullah SAW, perkataan yang paling dicintai Allah ada 4. Ahabbul kalami ila Allahi arba. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada apa-apa bila engkau memulai dari mana sahaja. Boleh. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda kepada Al-Ashad Abdul Qais, inna fika qaslatain yuhibbuhuma Allah, al-hilm wal-aman. Pada dirimu terdapat 2 hal yang dicintai oleh Allah, iaitu sifat penyantun dan sopan. Penyantun, al-hilm ni tidak mudah marah. Kalau kita ni yang selalu marah-marah ni, maknanya yang al-hilm tu maknanya lemah lembut, yang tidak mudah marah. Dan daripada Ubadah bin As-Samit bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang suka hendak bertemu dengan Allah, dan siapa yang senang hendak bertemu dengan Allah, Allah akan senang bertemu dengan dia. Dan sesiapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah akan benci bertemu dengan dia. Adapun sekumpulan amal perbuatan, akhlak dan perkataan yang disenangi Allah adalah seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah dan diamalkan oleh beliau. Oleh kerana itu Allah menjelaskan dalam ayat yang secara umumnya menjelaskan cara untuk mendapatkan cintanya, iaitu mengikuti Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutlah aku, nescaya Allah mengasihi kamu. Sebab yang akhlak-akhlak mulia yang Allah suka tu dalam Quran, dalam hadis tu, semua menjadi sifat peribadi Rasulullah SAW. Segala yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada diri kita sendiri. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma amilna wa syarri ma lam na'mal. Diakhiri dengan tasbih kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.